tahulah saya negara kita memang celaru sekarang ni. Keadaan politik yang berterusan. Tiba-tiba malam tadi saya dapat tahu. Kabarnya pada mulanya sepatutnya Majlis Tinggi UMNO mengadakan mesyuaratnya pada 17 September. Saya untuk membincangkan ada beberapa perkara termasuklah tentang untuk mengadakan pilihan raya umum. Tiba-tiba pagi tadi saya difahamkan, tak siapa kita, saya difahamkan bahawa mesyuarat tersebut terpaksa ditangguhkan ke 28 September. Iaitu 11 hari. Faktanya pertama kerana pada tarikh yang sama pada 17 September, Yang Amat Perdana Menteri mewakili Duli Yang Maha Pertuan Agong merasmikan pembukaan Sukma rasanya. Itu menurut kiriman lah, sebab tiba-tiba katanya begitu. Dan beliau juga dijadualkan untuk berada di Amerika untuk menghadiri sidang Unggar. Saudara. Jadi Datuk Seri Zahid Hamidi memutuskan tak apalah kalau itu keadaannya, kita berlapang dada lagi lah sikit, bagi ruang. Tak jauh mana pun, 10 hari 11 hari saja. Jadi ditangguhkan kepada 28 September. Cuma yang saya terkejut juga, adalah juga kenyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Sabri, Datuk Seri Ismail, you are my friend, you sahabat saya. Nampak-nampak gayanya ada juga benda bila Yang Amat Berhormat mengatakan kalau selepas Top 5 atau Majlis Tinggi memutuskan tarikh pilihan raya, beliau akan berbincang pula dengan MCA dengan MIC, guna akan bawa ke kabinet. Saya rasa saya nak tegur, ini tak ada sebenarnya. Tak pernah pun seorang Perdana Menteri terpaksa dapat izin, dapat persetujuan daripada MCA, daripada MIC, daripada kabinet, daripada parti itu, parti ini. Tak ada. Gunakanlah kuasa mutlak anda sebagai Perdana Menteri, your absolute power as a Prime Minister. Kalau dirasakan keadaan gini perlu disegerakan, menghadap agung, tuanku nak bubarkan parlimen. Itu saja. Bukan pun nasihat, meminta. Dan keputusan untuk mengadakan pilihan raya ini, membubarkan parlimen, bukannya atas nasihat, atas perkenan tuanku. Sebagai Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat menghadap tuanku, mohon agar tuanku perkenan. Bukan nasihat. Jadi jangan salah tafsir. Saya harap begitulah. Saudara adalah sahabat saya. Sekarang ni saudara menjadi Perdana Menteri, saudara berada di anjung kuasa, ramai orang keliling kelalang. Saya ni siapalah, cuma sekadar memberi pandangan peringatan dari jauh. Tapi ingat, satu ketika nanti kita tidak berada kekal di tempat itu. Bagaimana nanti kalau kita dah tak ada kuasa? Apakah saudara masih lagi dihormati, disanjung? Lihatlah apa yang berlaku pada Datuk Seri Najib. Itu yang saya nak mengingatkan sebagai seorang sahabat. Kalau sampai waktunya, dan Yang Amat Berhormat kena ingat, Yang Amat Berhormat sebagai orang UMNO, cintailah parti kita. Jangan bila dah tergolek dok juga nanti baru ada kesalahan. Saya melihat sebenarnya ramai kalangan warga UMNO mengharapkan adanya persidangan ataupun syarat Majlis Tinggi pada 17 September. Sebab telah ada orang mengatakan, sabar saudara. Sebab ada orang mengatakan bakal berlaku penyingkiran beberapa orang ahli Majlis Tertinggi yang dilantik oleh Presiden tetapi tidak sehaluan dengan Presiden dan Majlis Tinggi. Sebab itu saya tengok tiba-tiba muncul pula satu kempen oleh saudara Arman dengan gambar kereta Porsche-nya, dengan gambar kayu basikal. Janganlah pecat Arman daripada Majlis Tinggi. Apa hal pula tiba-tiba muncul benda begitu? Apakah sudah ada rasa ketakutan? Sudah ada bayang-bayang bahawa dia juga akan dipecat? Saya dapat tahu, bukan saya dapat tahu, ada juga katanya beberapa orang kalangan ahli Majlis Tinggi yang dilantik oleh Datuk Seri Zahid Hamidi tidak berperanan. Jadi kalau Datuk Seri Zahid mau menyingkirkan mereka, tak ada masalah lah. Sepatutnya apa yang risaukan? Anda bukan menang sebagai ahli Majlis Tinggi yang dipilih. Anda sekadar dilantik, orang nak lantik, masa orang nak ambil balik kuasa tu, bagilah balik sepatutnya. Jangan kita jadi seperti kacang lupakan kulit. Saudara Puan Nuridah Kamarudin, betul. Jangan kita jadi macam kacang lupakan kulit. Saudara. Dan saya dengar lah ada dua-dua katanya ada dua orang bakal disingkirkan dari jawatan tersebut. Dua-dua datang daripada Selangor.
Saya tak nak sebut nama lah. Cuma tadi bila saya tengok dalam media sosial, seolah kempen Saudara Arman, Ketua UMNO Bagan Subang, jangan pecat Arman daripada MKT. Apa tujuannya buat begitu? Apakah anda mau menggugat ataupun mengugut Presiden? Ini dah tak betul. Patutnya kita merayu. Kalau rasa salah, pergi jumpa Presiden. Minta maaf lah. Saya dah buat silap. Apa tak ada masalah. Tetapi kalau nak tunjuk hebat, beratlah sebab sebenarnya warga UMNO Akaumbi nak tunggu 3-4 orang yang lagi hebat dari mereka ni. Pengumuman Presiden. Apakah mereka ini akan dipecat sebagai ahli UMNO? Sebab warga UMNO Akaumbi dah fed up. Dah bosan dengan perangai orang macam ni. Tapi bila ditangguhkan, tak apalah, tunggulah 17 bulan. Soal pilihan raya nak adakan 24 bulan ke, nak pindah, ahli-ahli Akaumbi dah malas dah. Dah malas dia nak bincang. Buatlah berapa hari bulan pun. Kalau 24 hari bulan, baru nak diumumkan pembubaran parlimen berapa hari bulan. Katanya, saya dipahamkan katanya selepas bajet tanggal 7 Oktober. Kalau buat lepas bajet 7 Oktober. Nah, saudara, sebab ini pernah berlaku zaman Dr. Mahathir dulu. Lepas saja Tun Daim buat bajet, lepas tu terus bubar parlimen. Itu bolehlah kalau kerajaan itu kita dominan. Ini kita ni kerajaan hybrid. Kita tahu perbezaan. Kita hanya sekadar penumpang di sebuah kapal yang dalamnya penuh dengan sahabat yang kita rasakan sahabat sebenarnya musuh. Jadi tak tahulah kalau nak buat juga bajet. Kalau katalah buat bajet 7 bulan, mungkin 8 hari bulan nak umumkan pembubaran. Kalau 8 hari bulan dalam tempoh selalunya within 60 hari. Kalau 8 Oktober paling awal boleh buat pun dalam tempoh 12 hari. Kita bagi tahu pada Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya bila dapat tahu adanya pembubaran, itu pun kalau diizinkan oleh Tuanku, ya saudara, maka Suruhanjaya akan gazet. Mau mengadakan pilihan raya mesti ada gazet, ada pemberitahuan. Macam dulu-dululah. Dulu-dulu pukul gong letak dekat pokok tu, dung. Hubaya. Dimaklumkan kita akan mengadakan pilihan raya. Gazet itu perlu dilakukan. Kalau 7 hari bulan bajet, 8 hari bulan nak diumumkan pembubaran, retinya 12 hari. Lepas 20 hari bulan Oktober, mungkin bulan Oktober, November tengah ribut. Itu masalah. Jadi sebab itu saya katakan, terpulang pada Perdana Menteri lah nak buat bila pun. Cuma kena ingat, lagi lama kita tangguhkan pilihan raya ni, lagi banyaklah serangan, orang duk maki hamun pada kita. Itu saja. Saya dah tak larat nak bercakap soal ini. Rakyat pun dah lemau lah nak menyampah nak bercakap benda begitu. Terpulanglah bagi saya. Tapi yang diharapkan sebenarnya mesyuarat 17 September ni, sebab ahli nak tengok. Kerana kita tengok ada kalangan mereka yang baru dilantik. Baru lantik jadi majlis tinggi. Lantik, bukan dipilih. Kalangan anak muda. Dah tak sedarkan diri. Tambah-tambah pula jadi dapat jadi sisa politik ke, dapat jadi penasihat itu penasihat ini. Seolah-olah mereka lebih pandai, lebih bijak dari Presiden. Cakap orang semua tak betul. Mereka sajalah segala-galanya. Ini masalah yang kita hadapi. Saya haraplah agar pimpinan muda yang akan mewarisi kepimpinan akan datang, jangan tunjuk pandai, jangan tunjuk hebat, jangan tunjuk lagak. Ini kadang-kadang ada juga dapat gelar senator dah belagak. Akhirnya terdedah muka-mukan. Ini masalah. Jadi kalau boleh tak salah kita merendah diri. Orang Melayu ni dia akan kalah dengan orang yang sentiasa merendah diri. Jadi saya rasa kalau Presiden UMNO menundakan tarikh untuk mesyuarat Majlis Tinggi UMNO ni, kerana Perdana Menteri waktu itu ada hal. Jadi orang UMNO boleh terima, tak ada masalah. Bukan nak marah sangat pun. Apa nak diharapkan sangat? Nak tunggu tarikh pilihan raya, tak ada keperluan lagi dah. Cuma masalah sekarang ni anak-anak muda yang baru dilantik. Sebab tu saya bersetuju kalau Yang Berhormat Datuk Seri Presiden memecat mereka. Tak perlu orang macam ini ternyata tidak berperanan kepada parti. Mungkinlah bila dah pecat nanti bising ngurang macam nyamuk. Tapi ingatlah Datuk Seri Presiden, mereka ini tidak lebih hanya sekadar nyamuk-nyamuk di pinggiran kelambu. Tak usah risaulah. Mereka ini sekadar cicak mengkarung, kata Anwar Ibrahim. Tak ada keperluan yang kita nak tangani. Baru dapat jawatan majlis tinggi, tunjuk. Kadang-kadang saya tahu, bukan saya tak pergi, saya pergi ke tingkat 38 tu.
Oh, nak mesyuarat majlis tinggi. Oh, saya nak mesyuarat majlis tinggi ni. Oh, hebat sangat. Saya dah berpuluh tahun. Usia saya dengan mereka 20 tahun punya beza. Pun nak tunjuk lagak. Saya senyum je lah. Biarlah, pergilah. Apalah salahnya merendah diri? Sepatutnya, ni nak tanya apa kita nak cakap begini ni. Tidak. Oh, no, kita nak bercakap soal begini. Saya, ini. Kita boleh buat semua ni. Kita boleh buat semua ni. Lingkup. Ini keadaannya. Sebab itu salah bersama. Betul. Pecat aja mereka yang gila pangkat, gila jawatan, gila kuasa. UMNO bukan tempat untuk orang macam ini. Untuk pacat-pacat ini. Untuk berada dalam UMNO. Pecat je. Saya jadi presiden. Tak ada masalah. Sebab sekarang ni saya melihat sebenarnya apa yang disarankan oleh pengurusi veteran UMNO Malaysia, Saudara Datuk Osman Desa. Dia kata UMNO perlu mengadakan pembersihan. Kita perlu segera membersihkan UMNO ini daripada musang-musang bulu ayam. Datuk Seri Presiden dah bercakap. Dah hari ini warga nak tunggu. Sebab itu dia nak tunggu mesyuarat 17 hari bulan. Mereka tak fikir lagi nak tak ada tarikh pilihan raya. Nak ada pilihan raya tahun ini pun buat lah. Nak buat tahun depan pun ada lah. Kalau kamu nak jadi Perdana Menteri sampai kiamat tu buatlah. Warga dah tak nak fikir dah. Tapi kita sayangkan parti kita. Sebab itu pimpinan veteran UMNO merasakan sudah sampai masanya agar Yang Amat Berhormat Presiden UMNO tegas untuk melakukan pembersihan. Sebab macam saya katakan, ingatkan dulu lepas kita kalah tu, bersihlah UMNO ni daripada segala parasit. Macam pacat-pacat yang penuh untuk menghirup darah. Rupanya bila tengok saja kita UMNO sudah dapat ada ruang kebangkitan yang diusahakan oleh Presiden, mereka masuk balik. Kalau nak membantu tak ada masalah. Tapi tunjuk lagak. Kalau mereka lah orang penting dalam UMNO. Sedangkan yang benar-benar membangunkan UMNO setelah kita terterap dikerjakan oleh Dr. Mahathir dan puak-puak daripada Parti Pembangkang, terima hakikat. Tergolek dok UMNO 79 kursi Barisan Nasional saja. Kemudian berlakunya mereka yang menjadi katak-katak melompat sana melompat sini, akhirnya tinggal kita berapa orang. Dengan 42 orang itulah Datuk Seri Zahid membangunkan kembali untuk UMNO bangkit. Mereka duduk dalam gua, duduk sana, duduk sini, maki hamun. Dan apa yang mereka tak kata pada Presiden? Dengan semangat begitu, Presiden menakodai batera UMNO ini untuk meneruskan perjuangan. Jangan lupa, perjuangan ini disantuni, didukung oleh ahli akar umbi. It's not only the President. It's not only the Deputy President. Akar umbi UMNO yang berselerak di seluruh negara ini, mereka tawaduk, mereka kukuh, kental semangatnya untuk memastikan UMNO ini terus dalam pelayarannya. Mereka inilah, tapi hari ini mereka seolah-olah dikhianati. Cakap mereka dipandang enteng. Ada 4-5 orang ahli majlis tinggi itu merasakan diri mereka pandai, mereka bijak, mereka lah pemimpin. Brother, jauh panggang dari api lah. Cuma kadang-kadang ahli akar umbi menghormati. Hormat ahli akar umbi di bawah ni. Oh, majlis tinggi, apa khabar Yang Berhormat? Apa khabar saudara? Apa khabar Datuk? Apa khabar Tan Sri? Apa khabar ni? Semua. Kerana warga UMNO berlapang dada. Yang dididik kita penuh dengan ketawadukan. Kebangkitan UMNO dilakukan oleh warga akar umbi. Tanpa akar umbi, tidak mungkin UMNO boleh bangkit. Sebab itu, warga UMNO kata nak pilihan raya. Mereka berkeyakinan kita boleh menang. Tapi orang atas kata, no, tak boleh, tunggu dulu. Sebab mereka kesedapan. Ada kuasa. Mereka dapat macam-macam. Sebab itu mereka nak mempertahankan selama mana yang mungkin. Ahli akar umbi dapat apa? 5 malam dulu saya dah cakap. Apa yang akar umbi dapat? Sekupang pun tak ada. Ni, nak menghadapi pilihan raya ni. UMNO bukan ada duit. Tapi akar umbi bersedia. Kami bersedia dengan tulang empat kerat. Kita akan merempuh. Biar badai halilintar datang melanda. Kami, warga akar umbi, reda akan tetap mempertahankan UMNO untuk selama-lamanya. Itu ikrar akar umbi. Yang peleseh ni orang di atas. 3-4 orang yang Presiden lantik sebagai majlis tinggi. Yang baru dapat jawatan tunjuk pandai. Itu yang ahli-ahli gengang sangat Presiden. Tak maaf lah.
Geram saya dengan diorang ni. Dapat jawatan, bukannya dipilih, dilantik. Sedarlah kamu, cuma dilantik oleh Presiden. Tanpa Presiden lantik kamu tak ada apa-apa jawatan pun. Lekeh macam orang lain biasa. Bukan kamu hebat mana pun, tapi untuk memberi ruang, untuk beri peluang. Tapi bila dah naik jadi majlis tinggi, dapat jawatan, mudah menjual orang itu, sokong orang ni, kutuk Presiden, balon Presiden dari belakang. Inilah orang yang tak mengenang budi. Sewajarnya mereka ni Presiden pecat. Bukan kita nak ambil tempat itu, ramai lagi. Orang Kelantan kata, belana lagi pimpinan UMNO peringkat kaum umbi yang boleh dilantik sebagai ahli majlis tinggi. Orang-orang yang ada di atas, saya tak nak sebut nama, tapi ahli kaum umbi kenal. 2 di Selangor. Saya cakap terus terang, ada. Meluat kita tengok, lagaknya. Baru dapat jawatan majlis tinggi UMNO, konon-kononnya dia jadi macam Perdana Menteri. Seolah mereka lah menteri. Baru dapat jadi penasihat Perdana Menteri, mereka lebih menteri dari menteri. Membuat orang benci, orang meluat. Dulu Tuan Gapa, saya masih ingat, waktu kita bergerak dalam pergerakan pemuda, apa Cik Gapa pesan? Kalau kita balik ke kampung, jangan tayang kereta Volvo, jangan pakai kereta BMW, jangan bawa Mercedes, carilah kereta buruk-buruk pun tak apalah, kita merendah diri. Itu pesan Cik Gapa. Sebab itu pemuda di bawah pimpinan Datuk Seri Najib dulu, kita tak ada membuka dada. Tapi yang ada hari ini, ahli pemuda, kemudian dapat lantik jadi majlis tinggi, dah nak gedak. Ada pula yang bercerita nak jadi ketua pemuda pula tu. Saya gelak besar, saya senyum. Balik daripada tingkat 38, saya naik MRT, saya senyum seorang-seorang. Ada kawan tegur saya, dia kata nak tanyalah, kenapa senyum seorang? Tak ada apa saya tengyang-nyang. Kerana kononnya nak bertanding jawatan ketua pemuda. Halo brother, jauh panggang daripada api lah. Orang-orang macam inilah yang merosakkan UMNO. Saya harap Presiden tegas kali ini. Yang mana perlu kita tampis tampi-tampinya. Sekarang ni UMNO seolah kita macam saya cakap 3-4 malam dulu lah. Kita hari ini menampi beras di dalam antah. Nak cari beras mana? Sedangkan penuh, antah dah banyak. Kerosakan yang dilakukan oleh mereka yang tak sedar diri. Baru nampak sedikit cahaya UMNO. Baru nampak UMNO tu boleh menang. Mulalah nak pasang badan, akulah calonnya. Anda dah tak sesuai, mana mereka yang dah kalah tu sudah. Lah dia terterap dikerjakan pembangkang. Sudahlah, masih lagi nak tegak lagi, nak jadi calon. Kalau tak dapat nanti nak kerjakan Presiden. Saudara kerjakan Presiden, ingat akal umbi nak diam? Apakah kami warga akal umbi ni mau berdiam diri melihat kebijakan anda yang mengejar kuasa, memburu harta? Kami akal umbi akan bangun mempertahankan Presiden. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.